Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari. Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari. Jadi kita sambung bab tentang semaya Jumaat lagi lah. Hari ni nak bincang tentang sifat imam solat. Sifat-sifat imam solat. Tidak sah mengikuti imam yang menurut dugaan makmum bahawa solat imamnya batal, baik kerana keluar hadas maupun kerana lain-lainnya lah. Kita kira imamnya batal ada semayanya lah. Tak sah semayanya dah. Tadi kita tak boleh ikut lah. Kalau kita yakin gitulah. Kalau kita banyak kita tahu mazhab lain, dan kita berlapis dada, kita kata tak batal, tak apalah. Tapi kalau kita yakin batal, tak boleh ikut jugalah. Dan dengan kita tidak tahu dia mazhab gapo ni. Tak aja ngaji pelik ni tak. Jadi tak boleh kita kata ni mazhab lain pada walaupun karutnya lah. Ikut kita tahu dah. Kalau kita tahu tak imam setuh bini dia saat ni, lepas tu ke semaya lalu tak ambil semaya. Kalau kita dalam keadaan tak tahu, ngaji lagi, tak boleh ikut lah. Tapi kalau kita ngaji tu, jumhur ulama tak kata tak batal berserta isteri, tak apalah kita ikut imam tu nak. Gitulah keadaannya lah. Yang pentingnya selagi kita tak tahu benda tu tak batal, tak boleh ikut dah. Kira batal lah, tak boleh ikut imam tu. Dan demikian lagi, juga tidak sah mengikut imam yang menurut perkiraan makmum bahawa solat imamnya batal. Makmum tengok batal setengah ni dah. Kerana berbeza ijtihad tentang arah kiblat. Imam kata kau ni, makmum kata kau ni kiblat lain lah. Ataupun menentukan air suci yang terdapat dalam dua buah tempayan. Jadi Tok Imam kata hak ni payah A suci, makmum kata payah B, jadi berbeza ijtihad tu. Dia kata tak boleh lah, tak boleh ikut lah Tok Imam tu lah. Atau dua potong pakaian yang mana yang suci, yang mana yang kena najis, berbeza dah. Pakaian A, jubah A, Tok Imam kata suci, makmum kata jubah B suci. Jadi tak boleh ikut. Dah. Tidak sah orang yang bermazhab Syafi'i mengikuti orang yang bermazhab Hanafi yang diketahui oleh makmum meninggalkan membaca basmalah yang menjadi salah satu ayat Fatihah. Terkecuali kalau yang menjadi imam tadi adalah sultan, maka boleh mengikutinya kerana takut terjadi fitnah dan salat makmum tidaklah diqada. Nah. Dia kata mazhab Hanafi ni baca terus tahu saja bismillah, cuma mazhab Maliki tak baca lah. Tak tahulah. Tapi memanglah bismillah tak baca kuat ni semua mazhab. Nah. Kecuali mazhab Syafi'i gitu lah. Bismillah baca kuat ni mazhab kita. Dia bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu alhamdulillah rabbil alamin. Lain kata ke masjid lain kak. Alhamdulillah rabbil alamin, tak dengar bismillah pun dah. Jadi gini dah, bagai tu kalau kita tengok ada hujah juga dia. Nah. Dan kita belajar lah, kita yakin dia tidak salah 100% dah. Dia ada dalil dia, ada hujah dia. Mengatakan kita tak baca bismillah kuat, maka kita kena terima lah. Tak boleh ke tidak gak, tak boleh gila. Mana-mana masjid Mekah tak baca bismillah derah dah. Tak boleh main mana-mana lah. Dulu gak masjid Mekah, masjid Madinah Mekah ni dia ada 4 bucu dah. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hanbali, ada Syafi'i, ada Maliki, jadi 4 bucu, 4 mazhab dah. Cobalah masyarakat sudah. Mari Raja Saud ni tukar lah. Last sekali jadi 99 ke apa dia jadi Tok Imam lah. Nampak persatu lah Islam lah. Jadi kita janganlah, kalau kita tahu dia ada hujah, kita terima berlapang dada lah. Kita lihat kita kena terima hakikat ni, tidak semua kau kita kena satu pendapat lah. Ada benda-benda yang kita mesti berlapang dada dalam perbezaan lah. Gitulah dah. Tak nanti kau di sini raja je, raja mazhab Hanafi kau gapo. Dia semaya tak ikut tak baca bismillah kau gapo. Jadi raja ikut mazhab Hanafi, jadi kita kena ikutlah raja, bahaya jadi fitnah. Masalah kalau bukan raja pun lantik ke raja dah. Raja latih tu imam gapo kita ni, masjid semua masjid tu imam latih dah. Masuk raja latih dah, latih ke raja majlis agama Islam tu boh raja . Jadi kita kalau ikut mazhab lain kau gapo dah.
Jadi kita kena ikut jugalah, tak kira lah. Nanti ke tak ada pun dia bukan raja pun dia lah ke raja dah. Jadi fitnah jugalah. Tak boleh. Tu dari segi tu lah. Dari segi hujah ni kita berapa dah ada. Dari segi ilmu ni lah. Dari segi ilmiahnya kita kena terima hakikat. Orang lain pun ada hujah juga. Bukan bodoh kita. Bukan kita jangan ngaji. Ni masalah kita alir gagal apa ni masalah berasa kita je syok ngaji dah. Orang lain tak patut ngaji dah. Orang lain ni jahit okey tak nada kita. Kita royak ada yang mau ngaji mana? Ingat kita tak ngaji dah. Tu masalah nak. Golongan taksub ni kita tengok bukan tengok hujah je nak serai body dah. Kita tengok tu kecek dah. Betul-betul tak ngaji dia orang orang lain tak ngaji dah. Orang lain pun ngaji betul dah. Jadi gitulah sini ya. Jadi kita kena sangka baiklah. Mazhab Hanafi kalau kembali tak baca bismillah degah kak. Mungkin baca perlahan. So lagi. Kalau dia tak baca sungguh bismillah pun ada qol pendapat yang kuat juga dari Imam Malik. Bismillah tidak termasuk surah Fatihah. Ada. Bismillahirrahmanirrahim tak masuk surah Fatihah. Tengoklah tafsir besar-besar mana-mana pun. Gitulah mazhab Maliki ni lah. Jadi kita kena berapa dada lah. Hujah yang kuat juga dah. Bukan main tu. Kuat hujah ni. Walaupun jumhur ulama kata bismillahirrahmanirrahim termasuk Fatihah. Tapi hujah kuat. Dia kata 7 ayat tu. Surah Fatihah tidak termasuk bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Maliki ni. Kuat juga hujah dia kalau kita baca tafsir-tafsir besar dah. Jadi kita kena berlapis dada. Tak boleh kita tak ikut ta'imang. Kena ikut sangka baik dah sama-sama Islam. Begitu juga masalah dok bahas zaman per zaman ni dak takwil kau dah perkara-perkara khilaf ni beribu tahun dulu lagi dah. Jadi kita nak suruh ikut kita bukan dengan kita kerah satu dua orang dah. Kita berhujah saja nak guna dah. Zaman berzaman dah. Kita dengan cara berhujah supaya orang boleh terima kebenaran gitulah. Tapi kita nak cepat mubahalah laga apa orang tak faham molek lagi dah. Itu bukan cara dia dah. Tak apalah. Dan juga kalau orang yang bermazhab Syafi'i mengetahui orang yang bermazhab Hanafi yang meninggalkan tamakninah. Dah. Mazhab Hanafi ni kata tidak rukunnya tamakninah ni. Tidak bukan syarat sah semaya dah. Bukan rukun semaya dah. Atau meninggalkan satu syarat umpamanya tersentuh dengan isterinya tidak batal. Maka tidaklah sah orang yang bermazhab Syafi'i mengikutinya kerana mengikut nurut keyakinan makmum bahawa solat imannya batal. Gitulah. Tapi kalau orang tu ngaji, kalau makmum tu ngaji ada hujah tahu 3 mazhab besar umat Islam ni. Maliki, Hanafi, Hanbali, semuanya kata semata-mata sentuh tidak batal. Ada perincian lah, ada kata dengan syahwat batal, ada kata dengan syahwat pun tak batal tu. Sokarlah. Tapi 3 mazhab tu kata semata-mata sentuh tak batal. Jadi kita mazhab Syafi'i saja lah. Kalau kita tengok hujah orang lain pun kuat juga, kita kena bersangka baiklah. Kalau kita tengok ta'imah mazhab lain satu bini dia lepas pergi semaya, kita sah namanya dah. Kecuali kita jahil, kita mengaji mazhab kita saja. Nak kan ada. Tapi tamakninah ni mazhab Hanafi saja. Tamakninah ni masalah dalil sahih dan terang. Kita tak tahu hujah mana yang pakai mazhab Hanafi dah. Tamakninah kata tamakninah kita tengok bukan semaya dah cepat dah. Saya pun pernah ikut dah. Orang mazhab Hanafi ni dah. Orang tabligh dah. Dia Pakistan dah. Jangan besar lah, jangan ulama dah. Dia nasihat kita kuat lah. Bila naik kereta dengan dia tu dah. Ikut tabligh masa Jepun dah. Tapi dia semaya, dia berhenti dia tak semaya jamak pun dia dah. Oh payah jamak, tak ada jamak ni mazhab Hanafi ni. Kalau jamak pun jamak suri dah, bukan jamak hakiki dah. Jamak suri ni hujung maghrib rapat ni sah. Ataupun hujung zuhur dekat nak asar dah. Dia dekat rapat ke waktu dah. Payahlah nak setting ni. Tapi nak nyabui dia semaya cepat. Kita terkejut. Tengok ke lebar dia jarak nak suruh beg apa ingat kau semaya tempat ni nak molek. Apa semaya cepat mai dah. Saya mufarraq kau tak boleh ikut dia kata dah. Tak jadi semaya setahun ni. Semaya kira semaya sore lah. Niat semaya mufarraq kau tak email dah. Itu jadi dah. Jadi kita tengok setahun ni bukan dia semaya cepat setahun ni. Gitulah ya. Okay, lepas tu kita kira mana tu. Tetapi kalau tempat dinah ni lah secara umum ni kita kata tak boleh ikut. Dari segi tak sok sekarang memang kita tak boleh ikut. Cepat dah semaya nak semaya. Gapo dah.
Dan kita tetap anggap tidak sah kerana begitu dalil yang sahih daripada sahabat sendiri. Dan sahabat kata tak jadi sembahyang mula. Nabi pun rajin tengok orang tak makninah, tak makninah. Tak jadi sembahyang mula dah. Sahabat-sahabat kata kalau mati dalam keadaan sembahyang gini, mati bukan dalam millah. Bila bukan dalam agama Islam, kafir. Lebih kayak gitulah kita kata tak. Ada berat kalah lah. Tak makninah ni. Jadi tiba-tiba mazhab Hanafi kata tidak rukun, jadi kita ikut dia, dapat apa dia, tapi kita tak sedia ikut. Orang semaya gitu, bukan semaya, dia cepat main dah. Tetapi kalau makmum tidak mengetahui bahawa imannya telah meninggalkan satu rukun atau satu syarat, umpamanya masih dalam perkataan saja, imannya meninggalkan satu rukun atau satu syarat namun belum diyakininya, maka sahlah solat bagi orang yang mengikuti imam tadi. Jadi makmum ni ikut zahir saja dah. Dah. Tidak tahulah tak imam ni tiba-tiba tak baca Fatihah dah semaya kau apa, kau tak baca bismillah dah semaya. Kita bismillah termasuk dah. Kalau kita ambil pendapat tak sah semaya kan tak baca bismillahirrahmanirrahim surah Fatihah. Jadi lagi kita tak tahu tak apalah, kita tengok zahir, kita tengok tunggal tangan semaya sujud ke apa rakaat apa biasa molek dak. Kita tamat ninah pun okey dah. Ada mazhab Hanafi ke apa pun kita tengok tamat ninahnya okey dah. Jadi kita terimalah. Tak usah usul biasa dah. Dia baca juga dan setengah mana ke apa, kecuali semaya kuat kebaca semaya jahat, baca jahat tiba-tiba baca dia nampak karut, kita ikut juga dah. Kita baca bukan Quran ni. Saya pernah ikut satu dulu dah, orang Bangladesh ke apa dah, Hafiz dia baca laju sampai kita kata Quran kau apa kelek-kelek bahasa dia bahasa India ke apa dah. Kita pun basah. Tu tak ada faedah kita ikut dah. Kita boleh mufaraqah. Sebenarnya ni biar jelas nah gitu dah. Jadi kita kisah lagi tak nampak. Dia najis kau tak mandi wajib kau gapo kau tak suruh biasa dah. Benda tu hak tak nampak dah. Yang tak nampak, yang ada najis kau gapo hak tak nampak atau sudah usul dah. Lepas main sudah tu. Sah nama kita nak. Kita klik ke rumah dia air mata semai tadi suruh main bola tak payah main, kita tahu dah sah main kita ni. Dan tidak sah mengikut orang yang wajib atasnya mengqada solatnya, seperti orang yang solat bertayamum sebagai ganti wuduk pada tempat yang kebiasaannya masih lagi ada temukan air, atau orang bersolat yang berhadas namun dipaksa solat tanpa berwuduk tanpa kaedah. Orang yang bersolat hanya untuk hormat waktu saja kerana tak temu air dan tanah, faqdut tahurainnya. Dan orang yang bersolat memakai tayamum kerana dingin. Tapi ada hadis ni. Kan dingin bukan dingin saja lah. Dia dingin tapi dia takut mudarat sakit tu dia. Dia tayamum yang semaya dia terima pada sahabat. Nabi kata terima lah. Kalau nak kira dah. Cuma kalau tak boleh ikut ni kita kata semaya memang kita cukup syarat dah. Dia tak cukup syarat. Contoh kita tahu dah, tak tahu tu kan dah. Kita ambil semaya boleh, dia ni kata air tak ada air dah. Ataupun tak tayamum lah, dia tayamum kerana sejuk sikit sejuk dah. Bukan sejuk kalau siapa berdorak, kalau dia ambil tu siapa sakit ke ada luka ke apa. Sejuk pula tak apa lah tu dah. Dia tak email dah. Jadi tayamum pun boleh. Makmum ambil semaya tak email tayamum pun boleh. Kalau benda tu tidak dapat mudarat dia lah. Kalau yang ambil semaya macam biasa dia mudarat dia. Jadi dia masih tak email walaupun tamu boleh nak sah. Tapi kalau kita tahu dia ni tak ada air semaya, kena paksa ke apa, tak sah lah, dia tak email dia dah. Ataupun hormat waktu saja dah, tak ada air semaya, tak ada tanah tayamum kau, dia tak tayamum kau, dia tak boleh, kita ikut dah. Kelepas tu tidak sah mengikut seorang yang ia sendiri masih mengikuti orang lain. Dah. Kita nak ikut dia dah. Contoh semaya ni biasa di asrama di sekolah dah. Tok imam maya, makmum duduk belakang ni mari lewat budak-budak mari lewat. Ni style jakit-jakit dah. Dia kadang-kadang cuek lah, kalau nak cuek nak ikut orang. Itulah hak dekat dia tu. Tapi orang tu ikut orang depan dia lagi dah. Ada depan lagi tok imam. Jadi tak boleh lah. Tak sah. Dia kena ikut ada depan lagi, bukan ikut dia. Tapi kalau ia telah berhenti mengikuti imamnya, boleh saja diikuti.
Kalau berhenti daripada ikut ada yang ikut Tok Imam depan, dia niat jadi Tok Imam tak sedih ikut depan. Jadi imam belakang boleh. Walaupun ada dua Tok Imam dia, satu masjid, satu surau ada, satu musalla ada dok bincang dulu-dulu gege semua dah. Dua jemaah dia lesor semaya boleh lah. Boleh mungkin semaya jemaah dah. Boleh sah lah dah. Tak sengaja lagi lah. Boleh nak. Umpamanya orang yang masbuk berdiri sesudah imam yang beri salam. Masbuk berdiri sesudah imam yang beri salam, maka orang yang masbuk di belakangnya boleh ikut orang yang masbuk yang pertama. Dan orang yang bukan masbuk mengikuti orang yang masbuk yang sudah melepaskan diri dari imamnya tadi. Namun dia seperti ini hukumnya makruh. Tapi dia katanya boleh lah. Jadi secara umumnya boleh. Orang masbuk diri dah sudah imam Nabi Saleh. Orang masbuk di belakangnya ikutlah dia dah. Masbuk pertama. Habis secara ni beres, tak ada masalah. Ataupun orang yang bukan masbuk ikut pada orang masbuk yang sudah melepaskan diri imamnya dah. Nah. Orang yang bukan masbuk yang mari-mari ikut orang ni. Orang ni lepas diri tak sejadi imam dah. Tak sejadi makmum kepada imam depan dia, boleh lah ikut lagi. Namun makruh lah kalau ada dua tu imam ada sepak tu makruh lah. Gitulah dah. Tidak sah mengikuti seorang yang diragukan apakah imam atau makmum. Kita tahu dia imam ke makmum tak. Kita ikut juga dah. Tak boleh. Kita kena pasti ni kata imam, ni ke makmum dia. Kalau jadi imam mula tu tak ada masalah lah. Biasanya imam hak jakit ni. Imam hak style cuek-cuek ni lah. Sambut di belakang dia. Tidak sah orang yang qari mengikuti orang yang ummi. Gitulah. Dia orang yang pandai baca Quran, dia tengok sini banyak salah tak betul Fatihah dia dah. Dia lah tak boleh jangan tak gogol seperti kapur lah ayat tak reti juga kapur ni. Dia anggap betul dah setara tu dah. Dia tak sedap gagal orang tak usah ikut ayat tu tak sah maya dah. Batal Fatihah tak betul tak boleh ayat gitu dah. Sebab orang lain tu kalau ikut tu biasanya orang lain anggap baca ayat imam tu betul lagi dah. Muka tak reti mana dah. Hak dia reti kewajipan dia bukan duk gagak sekapur, dia kena betul lah kena ajar. Tu imam tu ni baca betul lah. Ajar lah. Jadi gitulah kaedah dia lah. Jadi orang qarijah yang tak boleh ikutnya orang yang ummi yang tak pandai baca Quran dalam membaca Fatihah. Iaitu orang yang tidak dapat menuturkan salah satu huruf ataupun satu tasydid dalam Fatihah. Sekalipun ia belum sempat belajar. Terkecuali mengikutnya ummi juga. Jadi hak tak pandai sama-sama tak pandai tak apa ikut dah. Ceritanya orang yang pandai tak boleh ikut orang tak pandai dah. Termasuk juga orang yang ummi, orang tak kerti baca Quran ni betul huruf lah kata. Orang tidak dapat menuturkan huruf. Lalu mengikuti orang yang tidak dapat mengikuti huruf ra, maka sah nak ikutannya dah. Ni huruf ra tak betul kau apa apa. Orang yang sama-sama tak kerti ni boleh ikut lah dah gitu lah ceritanya dah. Kalau dua orang ummi berbeza tentang huruf yang tidak dapat dituturnya, umpamanya orang yang tidak dapat menuturkan huruf dal mengikut orang yang tidak dapat menuturkan huruf ra, maka tidaklah sah ikutannya. Jadi dia tahu. Konsep dia tahulah. Dia ni tak pandai huruf ra, ni tak pandai huruf dal, sama-sama tahu dah. Jadi orang ni tak diikut orang ni, orang ni tak diikut orang ni. Sebabnya dia tahu benda tu salah. Kerana ada ilmu dah dia boleh sebut betul untuk masing-masing dah. Jadi gitulah dah. Ada setengah timbul lah isu dah. Habis apa dah. Baca dia tak betul dah. Siapa kau ulama qari ada kata sah. Patut ada kata tak sah dah. Batal dah. Tak sah Fatihah dia. Ada kata boleh. Dia kaedah dia apa dia tu sama-sama tak erti boleh. Sah lah semahir pok dia dah. Tapi kita ni tak boleh ikut. Kita berasa apa pelik salah. Cuma nak kata sah tak sah tu ijtihad lah. Ada setengah kata tak boleh tu lajah. Ikut air lahjah ni berat lah. Dah punah janel lah Quran lah. Kita cara lajah kita. Jepur cara Jepur je. Jepur tak boleh sebut la lah. Lalilu tak boleh nak. Rariru lah. Berat gitu dah. Cina lalilu boleh. Rariru tak boleh nak. Orang lelaki tidak sah ikut perempuan atau khunsa. Khunsa ikut perempuan tak sah juga. Atau orang lelaki tidak sah ikut perempuan atau khunsa. Khunsa ikut perempuan tak sah juga. Atau sesama khunsa tak boleh. Sama-sama khunsa boleh ya.
Sah sah mengikuti lelaki dan perempuan. Mengikuti lelaki, jadi tu email lelaki seorang tak apalah, jatuh ikut tin ikut. Atau perempuan ikut perempuan, sama-sama perempuan boleh tak? Perempuan ikut khunsa boleh juga. Khunsa ikut lelaki boleh. Inilah sembilan macam dan tempatnya tidak sah ikutan. Tadilah hak tak boleh ikut sebaliknya lah. Darjat tinggi ikut agama tak boleh. Lelaki ikut perempuan tak boleh, khunsa ikut lelaki, perempuan tak boleh, gitulah dia. Tidak sah mengikut orang yang bukan Islam. Kalau sedang yang disangka lelaki yang sah mengikutnya, tetapi sudah solat ternyata diikutinya itu perempuan, maka solatnya tidak sah. Ingat jatuh semayang depan kena koten tu. Tak sah lah. Dan wajib mengulangi solatnya itu, tapi kalau ternyata imannya itu orang berhadas, atau orang yang junub, atau orang yang mengandungi najis pada pakaian tubuhnya, maka sah ikutannya. Ni kena faham ni. Ni ramai salah ni. Lepas kita dah. Tadi kalau perempuan ingat kau jatuh tiba-tiba perempuan dah. Tak sah maya. Tapi bak hak tak tahu melibatkan hadah. Tak email hadah. Tak mandi wajib ke apa ataupun junub dah. Ataupun ada najis dah. Ada luka darah dia, kita tak tahu je luka darah kau dah. Kalau kira najis lah, kalau kita kira pendapat. Kita bincang sebelum ni ada juga kata dimaafkan dah. Pacak pun dah pasal dia banyak sikit pun dimaafkan dah. Tapi kalau kita anggap najis juga setengah mana, atau kotor juga, ada tahi juga dah. Tak semaya ni siapa habis tak tahu, tak email tak ada najis. Pas semaya tak email kata, Allah maaf lah ada najis saja ni dah. Ada tahi cicuk, tahi gapo, ada tahi kaki ni dah. Hak tak tahu belakang ni jauh-jauh ni tak tahu dah. Hak belakang tak email tu tak tahu, tak tahu juga pengoyah dah. Kalau tahu ikut juga, tak boleh ikut, sepatutnya kena mufarakah ni, atau kena tegur tak email. Kalau dia tak tahu juga, tak apalah, belakang betul belakang tak email dah. Jadi tak email tu najis ke kata semaya. Jadi dia kena suruh orang lain semaya ke tak? Tak payah. Dia kira sah dah orang belakang dia tu, orang lain tak tahu dah. Pakaian dia ke tubuh dia kena najis ke apa tak? Dia lepas semaya bawa khabar. Lepas tu baru ayat kau dia ada najis. Tak perlu dah. Dia ayat pun tak perlu ayat dah. Umar Khattab penuh semaya. Itulah tak ingat dia wajib dah. Lepas tu lepas semaya tu tak lama tu ni semaya, dia pun mandi, semaya subuh mula dah. Subuh. Lepas tu orang tanya dia apa? Lepas tu gua nak semaya kami, semaya orang lain dah. Dia kata tak apa, semaya jadi dah. Jadi makmum ni kira jadi dah, walaupun tak ingat mandi wajib. Tetapi kalau najis itu di luar pakaian yang dapat dilihat dengan jelas, maka wajiblah orang kembali solatnya. Tapi kalau jelas nampak dah. Kalau orang tu nampak lah. Orang dekat dia nampak kan semaya lah. Kalau dia nampak tak tiga tak berhentinya nak mufarakah nak. Tapi kalau tak nampak kelindung ke apa dah. Ataupun itu jauh tak nampak dah. Jadi maafkan lah. Sah main tak payah ulang. Kalau imam berdiri mengerjakan rakaat yang berlebihan, sedangkan makmum mengira bahawa rakaat imamnya sudah cukup dan tidak lebih. Biasanya 4 rakaat 5 rakaat lah. Tok imam dia kata, makmum kata cukup dah 4 dia yakin. Tok imam bekas lagi bangun. Nak kira rakaat ke-4 bagi dia lah. Makmum kata kelima dia tak bangun dia. Lalu makmum berdiri ikut imam juga walaupun yakin lah. Cukup dah semaya rakaat. Sedangkan imam tidak menyedari rakaat yang dikerjakannya lebih. Sudah solat barulah makmum tahu bahawa rakaat yang dikerjakan imamnya itu lebih. Tidak wajib makmum mengulang solatnya. Okey ni kata dah. Imam berdiri tambah rakaat dah. Makmum ni tak yakin juga 5 ke 4 ni. Tak imam bangun ni tak. Kira-kira ya betul kan tak imam kali betul tak imam tak. Betul tak imam mungkin tak. Ikut tak imam dah. Dah. Tak yakin hak 4 mungkin betul dah tak imam cukup dah. Rasa 4 tapi tak imam bangun. Betul tak imam kali tak saya ngoyah. Ataupun wasbah dah. Tengok orang lain bangun ataupun bangun etek dah tak. Kita kan kita stay kita ngoyak sama semaya kan. Jadi tak ya. Jadi lepas semaya tu ada ayat dah. Tahu kau gapo kita ni mudah ni nak. Kau gana. Bincang-bincang ataupun ada orang hak tahu hak tak saya ikut tu imam hak mufarakah tu imam kata. Saya yakin dah. Memang kita semak tak imam main 5 kita tak ikut dah tu imam ni nak dia kata dah. Jadi kita cakap dekat ke mana boleh tak percaya tu.
Kita tak boleh menafikan benda dia orang ramai ayat dah. 2-3 orang kata lebih dari rakaat kena percaya lah. Tapi makmum tu kira mana? Sah semaya dia lah. Pasal dia tak tahu, dia tak yakin pun dia tu salah ni. Tapi kalau imam makmumnya tahu imamnya berhadas atau kena najis di pakaiannya atau di tubuhnya atau rakaat imamnya lebih. Nah, dia tahu. Benda ni bila yang imam lebih. Sudah itu lupa apa yang terjadi. Lalu diikutinya juga. Sesudah solat baru teringat kembali. Oh, aku ni tak ada imam bernajis. Tak ada tengok dia kena najis nak. Tapi tak tegur, tak ingat tegur. Lepas tu pas maya tak ingat ikut imam. Lepas tahu, oh, aku tahu dah tak ada apa-apa, aku ikut dia dah. Maka wajiblah atasnya mengulangi kembali solat dia kerana asal saya tahu najis dah. Dia kira hak asal lah, asal tak tahu dimaafkan. Dia kira asal suci lah. Asalnya tahu je najis. Jadi boleh lupa dah. Jadi kira hak asal lah dia tahu dah. Jadi dia kena semaya mulai, dia kena semaya mula lah, tak sah maya dia tak dia. Okey. Baca lagi dah. Syarat sah makmum ikut imam dah. Panjang lagi ni. Ada berapa syarat? 2, 3 panjang ni. Kita baca kat mana dah lah. Syarat sah makmum mengikuti imam ada 7 perkara. 7 perkara nak suruh jadi sah makmum ikuti imam dah. Nak suruh jadi sah makmum ikuti imam. Okey, jadi pertama jangan maju tumit makmum ke arah kiblat dari tumit imamnya. Jika solat berdiri, jangan maju punggung makmum dari punggung imamnya jika solat duduk. Jika solat duduk tu, dia tengok punggung dah. Bukan tengok kaki. Kalau kita juga orang betul sah ni, kadang-kadang kursi je awak ke belakang dah. Dia tak belah ke belakang, kaki dah ke atas sah. Punggung yang belakang betul sah. Tak kena lah, pasal semai duduk, dia tengok kat punggung pun dah. Mungkin tengok kaki dah. Tapi kalau berdiri tengok kaki dah. Jadi dia kena palit, dia kena tak lebih tu makmum tu tak lebih. Maksudnya sama level sah lagi lah. Tak usahnya kalau tumit tu lebih. Ni ke mazhab kita lah, mazhab Malik ke apa lebih sikit tu tak apa dah. Makmum pas ke depan sikit tak apa dah. Mazhab kita tak boleh lah. Kena tumit tu bukan hujung jari depan dah, tumit di belakang tu. Kalau lebih makmum kalau daripada depan sikit daripada tok imam barulah tak sah dah. Jangan maju rusuk makmum dari rusuk imamnya. Kalau solat berbaring ni. Kalau sama-sama berbaring ni. Tetapi kalau tumit makmum sejajar dengan tumit imam, sama-sama rata dia, sah saja solatnya dan memakruh serta tidak memperolehi pahala berjemaah ni. Itu mengikut mazhab kita ni. Tapi dari segi hadis ni memang terang Nabi suruh tu sejajar kalau 2 orang dah. Ibn Abbas Nabi tak tepikan dia dah. Ibn Umar aku kepada sahabat lagi, Nabi tak tepi. Nabi tak letaklah belakang sikit. Betul-betul sejajar dengan Nabi dah. Kata makruh kan tak? Tak apalah. Kita tahulah. Kerana itu disunatkan bagi makmum yang lelaki berdiri agak ke belakang sedikit dari imamnya. Kerana dengan demikian akan terdapat perbezaan antara imam dan makmum. Itulah mengikut mazhab kita kena turun sikit. Tapi tidak banyak dia sikit je. Bukan turun jauh sikit je. Dan ada setengah terbicar pula tu. Turun tu sejarak dengan tapak kaki je. Tak lebih lah. Macam-macam lah. Sunat bagi seorang makmum yang lelaki sekalipun kanak-kanak anak-anak berdiri di sebelah kanan imamnya. Dan mundur sedikit. Kena mundur sikit mengikut mazhab kita ni. Kerana kalau seorang makmum berdiri di belakang imam atau di kiri imamnya maka makruh dan tidak memperolehi pahala berjemaah. Kalau orang lain datang maka sunatlah berdiri di sebelah kiri imamnya. Kalau 2 orang, asalnya duduk belakang, duduk kiri tu imam. Dan mundur sedikit dari imamnya, tidak betul-betul sama mengikut mazhab kita lah tak. Dan kalau makmum yang kiri sedang mengangkat takbiratul ihram, hendaknya imam maju sedikit ke depan. Atau kedua-dua makmum tu mundur sedikit ke belakang ketika berdiri, dan yang seperti ini yang lebih afdal. Dan dia lebih afdalnya gerak lah. Tapi mazhab kita ni takut benar gerak, takut batal. Tu imam maulidnya gerak depan, makmum ni pergi undur belakang pula dah. Jadi lebih 3 kali lalu lah tak. Takut lalu tak. Asal nak mengkira 3 kali tu tak. Tidak kira uruf, kira 3 kali tak. Kalau makmum yang berada di sebelah kanan mundur ke belakang. Makmum di sebelah kanan mundur ke belakang sebelum makmum sebelah kiri akad takbiratul ihram. Atau keduanya tidak mundur atau mundur bukan pada waktu berdiri, maka makruh. Jadi dia kena biar tentu akad terlebih dulu halik kiri barulah berundur dah.
Dia tidak kata gok lalu makmum kedua tu tak boleh gok lalu dah ke belakang sebelum angkat takbir makmum kedua dah. Makmum pertama tak boleh pergi undur belakang lalu. Ataupun boleh rokok dah undur tak boleh. Jadi makruh dah. Tidak boleh pahala Jumaat nampak kata dah. Kalau dua orang lelaki datang berbaringan serentak, maka keduanya berdiri di belakang imamnya lah. Jadi kalau dua orang mari serentak, tak payah pergi kali kanan. Teruslah duduk belakang tu imam lah. Dan juga kalau datang seorang perempuan atau beberapa orang, hendaklah mereka berdiri di belakang imamnya. Dan jika datang itu lelaki dan seorang perempuan, hendaklah yang lelaki berdiri di sebelah kanan imamnya. Dan yang perempuan di belakang lelaki-lelaki tadi. Bukan berat kiri ke berat kanan. Betul-betul belakang kalau kira ni nak. Kitab ni per hadis begitu. Kira betul-betul belakang. Dan jika datang dua orang lelaki dan seorang perempuan atau khunsa, hendaklah dua orang lelaki berdiri betul-betul di belakang imam, dan seorang perempuan lelaki berdiri, dua orang lelaki berdiri di belakang imam. Dan seorang perempuan tu belakang imam lagi je berdiri dia. Atau khunsa berdiri di belakang dua orang lelaki. Gitulah. Kalau ada khunsa, dua orang lelaki di belakang dua orang lelaki dah. Lepas tu apa yang sungguh belakang lagi dah. Jika datang seorang lelaki, seorang khunsa dah. Lelaki ada dua alat kemaluan lelaki puan dah. Seorang khunsa dan seorang perempuan, hendaklah yang lelaki berdiri di kanan imam, yang khunsa di belakang imam, dan yang perempuan di belakang orang yang khunsa dah. Gitulah. Lepas tu dah. Lepas tu disunatkan. Disunatkan kalau makmum berdiri beberapa saf, hendaklah yang berdiri itu di belakang imam seorang lelaki yang berusia balik. Kalau berapa saf, biar kalau ramai itulah, biarlah belakang tu moleknya balik je kata dia. Dan kalau sah lelaki sudah penuh, maka barulah sah kanak-kanak. Dah. Tapi syarat dia penuh ni. Bukan buat sah baru, buat syarat penuh sah. Dan kalau anak-anak lelaki yang dahulu datang dan sudah menempati sah yang pertama, maka tidak disuruh mundur ke sah belakang kerana anak-anak sejenis dengan lelaki yang berusia balik. Ni soal kelebihan dah. Jadi dia kalau nak susun sah ni sebelum start semaya. Sebelum start semaya ni, orang lelaki tu dia orang tua dulu, kau orang balik, kau orang alim dulu, pergi depan dah. Lepas tu barulah susun. Susun ni bukan maksud sah budak ni. Kalau kita kata kat buat sah suku, sah yang boleh sama dengan orang tua, cuma ni dia lebih belakang sikit dah. Kalau penuh sah yang ketiga, kita kata sah pertama kedua penuh dewasa, kau orang balik. Sah ketiga ni tak penuh, dewasa ada, budak ada, capur lah. Bukan buat suatu sah khusus ni. Anak budak ni macam satu sah khusus. Tidak, dia sekali dengan orang tua. Cuma dia ni belakang daripada orang, dia lebih dewasa dah. Tapi salah ke budak tu, mari awal dan dia duduk sah depan. Dan dia duduk sah depan, dia tiba-tiba mari orang lewat, mari ke dia ni. Baru mari nak masuk sah. Jadi budak tak akad takbir, dia orang akad takbir belakang dah. Tiba-tiba budak duduk sah pertama. Orang yang mari lewat tu nak tarik budak pergi belakang, tak boleh. Tak boleh anggap itu sah ke apa. Dia ada hak juga. Gitulah nak. Berbeza kalau yang terdahulu orang yang khunsa. Khunsa naik lah. Atau perempuan pada sah pertama dah. Maka disuruhlah mundur ke sah yang belakang. Kalau budak khunsa ataupun tina ni tak. Yang semaya mula tak ada orang lain. Betul-betul khunsa ataupun tina belakang tu imam. Tiba baru makmum lelaki mari 2-3 orang dah. Jadi dia minta undurlah sikit dah. Puan pun undur berapa langkah tu ke belakang sah, baru dia masuk celah tu, barulah ikut tu imam dah. Gitulah keadaannya. Dan kalau sah lelaki yang balik belum penuh, maka dipenuhilah dengan anak-anak, barulah di belakangnya sah anak-anak, sah orang-orang khunsa. Jadi kalau tak penuh, kita tengok yang wajah ni. Kalau sah lelaki yang balik belum penuh, maka dipenuhi dengan anak-anak. Jangan kita buat sah suku ni karut di masjid-masjid ni, tak tahulah. Kita berhari tak. Kita dok ngaji, tak ada dia mengaji mana. Tak ada ngaji dah. Cerita tak ada ngaji, tak ada kitab mana kata gitu dah.
Kitab mana-mana pun tak ada. Ni lebih kurang ni. Kitab mana-mana pun ada. Jadi ceritanya, bukan tak boleh buat sah khusus. Ya tak penuh sah. Tak boleh tak penuh sah ni. Orang jatuh ni. Budak kecil pun orang jatuh juga. Nah, bukan apa Jadi kalau sah tak penuh, sah pertama tak penuh, kena boleh masuk dah budak di kiri kanan tu dah. Kalau sah kedua tak penuh, boleh masuk dah budak di kiri kanan tu dah. Dia penuh sah. Sah ketiga tak penuh, di kiri kanan tu biar masuk budak. Jangan budak ni buat sah kepak pun tak dah. Tak boleh gitu buat sah baru ni. Putus sah, macam putus sah istilah dia dah. Dia kena buat sah yang sama. Pasal budak-budak ni sama dengan orang lelaki kat budak-budak pun lelaki juga dah. Tak boleh kita anggap dia tu macam tina bukan hak buat sah khusus ni khunsa atau perempuan. Bukan budak-budak. Mana ada dari kitab fiqh kita sah budak-budak ni tak ada. Dah. Jadi belakang orang yang khunsa sah perempuan gitulah ni. Kalau tertib yang disebutkan di atas tidak dilaksanakan maka makruh. Tu maksudnya makruh. Bukan makruh ni buat sah serentak nak budak kecil tak dia tepi orang tua dah buat sah suku dah. Tak kena, tak faham. Tahu ngaji mana. Kita faham ke tak? Kita baca kitab tak ada nemo faham mana tak. Cari kitab cari tak jumpa hak nemo nak faham dah. Kena kau faham ikut dia dah. Tu email pun salah faham ada tak. Jadi sah ni boleh dah. Kalau tak ia kena penuh dengan sah budak-budak. Bukan masuk sah suku dah. Dan setiap yang sunat yang ada hubungannya tentang pengaturan sah maka makruh menyalahinya. Dah luputlah pahala berjemaah. Kalau kita tak ikut tadi boleh hilang pahala jemaah. Tapi kita syarat dia. Kalau budak tu mari awal ya sah depan tak boleh tarik dah. Nah, hak cerita ni mula nak start semaya, nak susun sah ni cerita tu start semaya. Dia start semaya kat budak duk depan kau gapo tak boleh nak kita perambatnya dah. So laginya dia tidak jelas juga. Nabi susu tu lebih bukan maksudnya tu batas so pahala semaya mau gapo dak. Tapi kau tak memanglah orang lebih cerdik boleh duduk depan dah. Ulin naha wal ahlam. Ulin naha wal ahlam ni ada setengah nama kata bukan dewasa, bukan balik. Sebenarnya ceritanya orang cerdik kalau budak tu tak balik tu. Tapi dia ni cerdik dah, alim dah kan. Bukan setakat duduk depan dah. Boleh jadi tu email boleh dah. Ada sahabat umur 10 tahun dah. Jadi tu email 7 tahun dia tu email dah. Kecil lagi apabila dia boleh hafal Quran banyak daripada orang tua dah. Jadi orang tua ikut dia, ikut budak dah. Tu pernah jadi dah. Sahabat cerita ada dalam hadis sahih. Jadi bukan dewasa tapi ulin nuha wal ahlam maksudnya orang yang cerdik dah. Ada pemikiran. Nah. Gitulah. Ahlam tu betul lah. Ada setengah kata masuk balik dah tapi nak ceritanya dia tu dia pentingnya orang yang cerdik orang tu. Kalau dia budak pun kalau dia alim baca Quran banyak apa Quran nak lebih baik dia duduk depan daripada orang tua tak kerti tak ngapa surah kul wallah jaga ingatnya. Tak masalah tak tegur budak ni ngapa Quran dah umur 7 tahun 10 tahun nak ngapa Quran. Tiba-tiba tak masalah boleh tegur baik dia duduk depan dah. Sunat ada bicara sunat tak ada sahabat ni. Ni kita tengok ada ke cerita bab sunat ni. Rasa tak ada dah. Lepas ni dah kita baca kalau jumpa. Tahu saya tak ada kait pun budak sunat atau sunat batas soh gapo dah. Kita tengok lepas ni dak sungguh benar dak kalau ada budak sunat kau dak. Tak sunat dah belakang. Dia memang dak tahu dak. KJL nak nanya pula sunat tak sunat. Orang tua tak sunat apa ada bukan budak dah. Kalau ni budak ke awal ada sunat. Kalau orang Arab lagilah awal. Di Mekah gapo orang Arab tu dia tahu bukan budak kecil. Ini sunat pasal baby lagi dah. Jadi adakah kes sunat? Ceritanya tidak kes sunat, kes lebih tua lebih dewasa, lebih alim dah. Bukan cerita sunat. Cerita apa? Khitan. Bukan cerita khitan dah. Jawi ke khitan bukan dah. Ada ceritanya lebih dewasa, lebih cerdik, lebih alim kau dah. Sunat imam perempuan berdiri pada pertengahan sah makmunah. Ni mengikut masa kita, rutin nanti tidak depan dah. Dia duduk tengah-tengah dah. Imam orang yang bersolat bertelanjang berada di tengah-tengah sah makmun. Tapi rutin ni kalau dia jadi imam duduk depan pun tak apa. Tapi lebih baik tidak siapa betul-betul sah depan. Dia boleh duduk tengah. Depan sikit ke duduk tengah. Jangan nampak menonjol sangat lah nak susuk-susuk rutin kan. Dan imam orang yang bersolat bertelanjang berada di tengah sah makmun. Kalau semaya telanjang belakang tak ada pakaian, berkata imam duduk tengah-tengah ni. Walaupun sama-sama wajatan lah. Depan nampak lah dok. Punggung ke apa nak. tak comel dah. Jadi duduk sama-sama sokurang sikit nak. Benda ni berlaku kalau kena jaga kau gapo lah dak.
Dan hendaklah sah mereka itu hanya satu agar yang lainnya tidak melihat aurat yang lainnya dah. Gitulah. Kalau semua mereka bukan orang yang buta dan tempat solat tidak di tempat yang gelap. Kalau orang buta boleh ke depan sorang dah sama-sama buta. Tapi ataupun sama dari tempat gelap tak nampak aurat boleh depan tu imam dah. Orang lain dak belakang sama-sama gelap tak nampak ke satu dah. Tapi kalau semua mereka buta atau mereka solat di tempat yang gelap, sunat imam berdiri lebih maju daripada makmum lah. Depan lah kalau buta dah. Kalau gelap gelita tak nampak aurat. Tapi kalau mazhab kita ni najis berat lagi dalam aurat dah. Mazhab lain aurat lebih besar. Kalau ada pakaian najis dengan telanjang bogel, baik pakai pakaian pakai bernajis, sah lagi semaya dah. Tak boleh buka aurat. Mazhab kita ni kalau pada pakaian najis dengan telanjang buka aurat, baik buka aurat dah. Sah maya buka aurat daripada pakai pakaian bernajis. Itu mazhab kita lah. Okay, makruh makmum berdiri bersendirian di luar sah kalau sah masih ada tempat. Tetapi kalau sah itu sudah sesak, sudah penuh, hendaklah mengangkat takbiratul ihram di luar sah juga. Jadi mazhab kita ni sah lah. Dan mazhab kata tak boleh dah, tak sah maya kalau betul-betul ada dalil lah, kuat juga dalil dia dah. Jadi kita ni sah, tapi syarat dia kena penuh sah dulu. Kena ambil celah, jangan pisah. Kalau sengaja duduk belakang sah, tak sah lah maya dia dah. Siapa mazhab ni memang tak sah terus dah. Ada orang etis ni, kalau dia ikut mazhab, ikut masuk agama banyak dia. 8 agama masuk dia. Lepas tu kata semaya 5 kali sehari, tengok-tengok semaya belakang sah. Bukan ikut semungkuh ni dah. Semaya sah ke belakang ni nak. Itu tunjuk gambar dah. Kita kata dia ni nak terang-terang, habis agama terang. Dia kata semua agama sama ke apa dah. Agama ni dia ada usul, ada dasar dia dah. Kita ni bukan semaya, bukan puasa, usul dasar agama. Usul agama ni tauhid, mentauhidkan Allah SWT, tidak mensyirikkan Allah. Ritual ibadah nombor 2 tu kalau tauhid tak betul, tak ada faedah ni. Cara benda lain, tak cara kau semata-mata semaya dengan tak faham makna, tak faham apa dah. Islam ni nombor 1 dia kerana tidak mahu mensyirikkan Allah, bukan duk cara benda lain. Tu nombor 1. Gitulah dah. Okay, lepas tu buta dah. Okay. Jadi kalau ada sah kena penuh dah. Sunat baginya menarik seorang makmum yang berada di sah yang di depannya, di mukanya, agar mundur ke sah belakang untuk menemaninya di belakang dah. Jadi kalau penuh sah belakang, dia boleh tarik seorang ataupun cuek tarik dah. Bukan cuek tu tarik dah kalau kira sebenarnya dah. Tapi kita mazhab kita, takut gok lebih daripada 3 kali nak tarik-tarik munda ke dia entah padai mo dah. Jadi kita dia dah. Sebenarnya boleh tarik dah. Ya sebenarnya tidak masalah mana. Kita lembut sangat ya. Tarik sikit gagak dah. Takut gok banyak lagi apa dah. Umar khotak je sakit kena tikai demo abul luk-luk ke apa dah. Syiah dah. Jadi majusi dah. Jadi dia tarik. Orang belakang dia jadi imam, tarik munda gitu surgati dia dah. Jadi dia terbuh dah. Jadi gitulah cerita dia dah. Dan sunat bagi orang yang bukan wajib kata, dan sunat bagi orang yang tarik mengikutinya agar memperolehi pahala bertolong-tolongan dalam perbuat kebajikan dan berbuat takwa. Jadi nak tolong pasal apa surihan ni? Sebab ada dalil. Ni ada dalil kata sah semai sah belaka seorang ni. Cuma nak tarik ni ada ke dalil khusus Nabi suruh tarik ni? Tak jelas mana nak. Tapi hak jelasnya, hak Nabi kata, sahabat-sahabat lah, mungkin Nabi saja. Sahabat-sahabat ni kata macam kata juga sah penuh. Ada sahabat ni balik rumah, tak boleh semaya di masjid. Sampai tahap tu dah. Dia kira tak sah semaya kalau semaya juga. Dengan sah penuh tidak. Dan dia tak sebut pun sahabat nak tarik turun belakang dah. Dah haram menarik sebelum yang menarik mengangkat takbiratul ihram dah. Ini sekal perbahasan dah. Tarik ke cuek ni, setengah mazhab kita ni, dia kata tak boleh ganggu. Orang kita tak semaya, ganggu orang semaya tak boleh. Jadi kena akad takbiratul ihram baru tarik dah. Gok banyak lagi dah. Kalau tarik kata sebelum semaya baru tidak gok banyak dah. Dah. Kata harus tarik dah. Kerana mengeluarkan orang yang tarik dari sah dan mengurangi pahala yang terimanya pada sah yang di ke atasnya ke sah yang di bawahnya.
tanpa kita berhak lagi dah. Dia kata dah akad takbir tu berhak dah. Tapi banyaklah kalau kita nak terima pendapat ni sebenarnya kena terima hakikat bahawa gerak 3 kali ni tidak batas semaya dah. So lagi 3 kali ni dimaafkan kalau benda tu melibatkan semaya dah. Bukan 3 kali tu perbuatan yang batas semaya. 3 kali hak batas semaya, 3 kali yang benda tak ada kaitan dengan semaya. Ni nak penuh sah ke, nak tarik orang masuk sah belakang ke, semua tu adalah perbuatan hak nak semaya lagi dah, perbuatan semaya, bukan perbuatan luar semaya. Perbuatan semaya maka benda tu kata saat ni sunat, jadi perbuatan pun sunat lah, lebih dari 3 kali 4 5 kali bukan nak siapa hakik matlamak sunat tu tak apalah. Ni takut nak pergi soh depan dah. Kita ni kalau soh depan kelonggo takut benar dah orang mazhab kita Melayu ni nak. Takut batal semuanya dah. Gerok sikit takut batal. Kerana dia takut no, tak dengar rasa mazhab lain tu lah. Kita ni dengan pendapat mazhab lain tu bukan nak suruh ikut. Nak suruh kita tidak taksub sangat, tidak jadi waswah. Kalau dia pendapat orang lain tu kuat, hujah dia kuat dah. Ramai pendapat ulama kita dah. Barulah kita rasa tenang dah. Kita nak buat mazhab kita pun tenang. Bukan nak amal mazhab lain. Nak kita tahu mazhab lain tu menyebabkan nak amal mazhab kita tenang dah. Kita tidak taksub. Kita tidak jadi melampau. Kita tidak jadi waswah dah. Macam kita bicara niat sebelum ni lah niat dah. Niat ni jumhur ulama kena kau sebelum akad takbir. Sebelum Allahu Akbar takbiratul ihram tu dah. Niat tu sebelum sekejap pendekat dengan takbir tu lah. Sebelum akad takbir itu niat. Pasal dalam mazhab lain bukan rukun dipanggil syarat. Sah semaya bukan rukun semaya dah mazhab lain. Kita bukan diikut tu tapi sekurang-kurangnya terdengar tidaklah waswah. Boleh sangat niat sebelum takbir. Kalau niat dah sebelum takbir sah lah. Begitu juga dia kata sebelum ni ada kitab ni pada sebut boleh niat sebelum takbir dah. Bagi orang waswah ke apa dah. Setakat tu sajalah perbincangan kita. Ada lagi lagi lah. Kita baru bincang pertama dah. Jangan lebih daripada imam. Tumik tu jangan lebih makmum lebih daripada imam. Ya. Belakang sikit dah. Gitulah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika subhanakallah bihamdika subhanakallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.